Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Asy-Syafa'ah pada pagi ini? Ustazah harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan sudah bersedia untuk mengikuti sambungan pengajian kita pada pagi ini. Baik, jadi kita akan sambung, bukan sambunglah, kita akan masuk kepada hadis yang baru ya untuk pagi ini, yang mana pengajian kita pada pagi ini bertajuk apa tajuknya? Bentar ya. Okey. Tajuk kita pada pagi ini, hadis kita adalah hadis yang ke-11, berada di muka surat 89. Muka surat 89. Minggu lepas hadis yang ke-10, muka surat 86. Jadi hari ini hadis yang ke-11, kita berada di muka surat 89, yang mana saya memilih hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, bertajuk di situ ya, dalam kitab kita letakkan tajuk pertanyaan seorang wanita tentang makna sebuah ayat. Namun di skrin kita pada pagi ini saya letakkan tajuknya sedikit berbeza ya. Saya letakkan tajuknya pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha tentang maksud sebuah ayat. Apakah ayat Al-Quran yang ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di dalam kitab kita ini ada menyertakan dengan satu riwayat hadis daripada Imam At-Tirmidzi ya, yang mana Aisyah radhiyallahu anha berkata. Kita baca hadisnya terlebih dahulu ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, apa kata Aisyah? Di dalam hadis ini disebutkan begini. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-ayat. Saya telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Apakah ayatnya? Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Jadi dalam hadis ini Aisyah dia beritahu kepada kita yang ada pada satu masa dia tanya kepada Nabi tentang ayat walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Qalat Aisyah. Jadi Aisyah dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun? Ya, dalam kitab kita juga sama ya, menggunakan persoalan yang begitu dengan lafaz yang sedemikian. Jadi Aisyah bila dia baca ayat ini ataupun mungkin dia menelaah ayat tersebut ya, lalu dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah mereka itu orang yang minum arak dan mencuri? Jadi Nabi SAW menjawab, qala la. Nabi kata apa? Tidak. Ya bintas Siddiq. Wahai putri As-Siddiq. As-Siddiq ni maksudnya Abu Bakar lah ya. Jadi Nabi kata tak, bukan begitu wahai putri Abu Bakar. Walakinnahumul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Itu jawapan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Aisyah radhiyallahu anha bagi menjawab persoalan yang diutarakan oleh beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Aisyah berkenaan dengan ayat Al-Quran yang tadi kan Aisyah baca, Aisyah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan ayat itu.
Ya, apa ayatnya? Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Apa maksudnya? Baik, kita lihat di sini. Maksud ayat ini, ya, iaitu dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan sedang hati mereka takut. Jadi ayat ini ialah ayat yang ke-60 dalam surah Al-Mu'minun. Ayat yang ke-60 surah Al-Mu'minun. Maksudnya apa? Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan sedangkan hati mereka takut. Jadi Aisyah tanya kepada Nabi, sebab kenapa mereka takut? Itu yang menyebabkan pertanyaan ini timbul. Ya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat ini, mereka memberikan apa yang mereka berikan sedangkan hati mereka takut. Persoalan Aisyah sekarang, kenapa hati mereka itu takut? Sebab itu dia tanya kepada Nabi, adakah ya ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasrikun? Adakah mereka di kalangan orang yang minum arak dan mencuri? Sebab itu hati mereka takut? Adakah kerana begitu? Jadi apa jawab Nabi dalam hadis ini? Nabi SAW pun kata kepada Aisyah, kan tadi saya pun dah terjemahkan perkataannya, bukan wahai putri As-Siddiq. Mereka itu takut bukan sebab mereka minum arak dan mencuri. Nabi kata apa? Tapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa, mendirikan solat dan bersedekah. Mereka yang tadi dia memberikan apa yang mereka berikan, sedangkan hati mereka takut. Mereka bukan orang yang minum arak, bukan orang yang mencuri sebagaimana yang Aisyah tanyakan kepada Nabi. Tapi Nabi kata di sini, mereka itu adalah orang yang berpuasa, orang yang mendirikan solat. Juga mereka adalah orang yang bersedekah. Namun dalam keadaan mereka solat, mereka berpuasa, mereka bersedekah, apa kata Nabi? Mereka ini takut kalau amalan mereka tidak diterima. Mereka itulah orang yang bersegera dalam kebaikan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, status hadis ini adalah sahih. Jadi itu sebabnya, ya, mengapa mereka berikan apa yang mereka berikan sedangkan hati mereka dalam keadaan yang takut. Kerana mereka bimbang apa yang mereka berikan ataupun mereka amalkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu mereka berikan apa yang nak mereka berikan sedangkan hati mereka takut. Bukan kerana mereka ni orang yang melakukan kemaksiatan ataupun dosa, tapi mereka adalah di kalangan orang yang banyak beramal soleh. Jadi daripada perbincangan hadis kita itu tadi, kan, kita dapati begini. Nabi SAW menerangkan kepada Aisyah tentang ciri-ciri orang yang bersegera kepada kebaikan. Sebab itu tadi di akhir sekali, kan, Nabi kata apa? Mereka itulah orang yang bersegera dalam kebaikan. Dan hal itu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61. Kalau tadi kan apa yang Aisyah tanya, ia adalah surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Bila kita rujuk kepada yang berikutnya, kita dapati Allah terangkan orang yang begini adalah orang yang bersegera kepada kebaikan. Ya, boleh sebelum saya simpulkan perbincangan hadis ini, saya ingin bawa sedikit perbincangan yang terdapat pada surah Al-Mu'minun ayat 57 hingga 61. Kerana dia ada kaitan antara satu dan yang lain. Ya, sebelum Aisyah tanya tentang ayat walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah itu tadi. Sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pada ayat-ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala ada beritahu kepada kita tentang ciri-ciri mereka yang melakukan kebaikan ataupun mereka yang segera melakukan kebaikan. Siapakah mereka? Kita rujuk di sini. Sila ya muslimah, saya minta kalau dapat buka Al-Qurannya, jika ada apps Al-Qurannya, buka supaya kita dapat lihat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 57 hingga ke 61 itu. Di sini saya ringkaskan begini, ya. Di dalam ayat 57 hingga 61,
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang beberapa ciri manusia, iaitu pertama, Allah kata innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Itu yang saya letak di tempat yang pertama. Orang yang bimbang kerana takut kemurkaan Allah. Pertama sekali Allah sebutkan tentang innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, iaitu orang yang dia ini sesungguhnya orang yang dia bimbang kerana takut dengan azab Allah. Lalu yang kedua, pada ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-58, Allah kata walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, dan mereka adalah orang yang mana dengan ayat-ayat Allah mereka beriman. Tu orang yang beriman pada ayat Allah. Seterusnya, yang ketiga, iaitu pada ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang satu lagi ciri insan. Siapakah dia? Iaitu walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, iaitu orang yang tidak menyekutukan Allah, atau dengan kata lain, orang yang tidak mensyirikkan Allah. Seterusnya, inilah yang ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Pada ciri insan yang keempat, Allah kata apa? Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Iaitu Allah kata mereka orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, sedangkan hati mereka ada rasa takut kerana mereka tahu bahawa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Itu mereka akan kembali kepada Allah, akan mati. Tidak kekal di atas muka bumi ini. Sebab itu Aisyah tanya kepada Nabi, kenapa ni mereka takut? Adakah kerana mereka orang yang minum arak? Mereka adalah orang yang mencuri? Atau dengan kata lain, Muslimah kita kata gini, Aisyah ni pelik. Mereka ni takut dengan mereka dah berikan apa yang mereka berikan, lalu mereka takut, dan mereka ni ingat tentang kembali kepada Allah. Adakah kerana mereka itu adalah seorang pelaku maksiat? Adakah mereka adalah pelaku maksiat? Tetapi sebagaimana yang telah Nabi SAW jelaskan kepada Aisyah itu tadi, kita faham bahawa bukan kerana mereka di kalangan pelaku maksiat, tetapi mereka adalah di kalangan orang yang soleh, yang beramal ibadah, tapi hati mereka takut. Mereka menyerahkan amal ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang takut, hati yang risau, hati yang bimbang, kerana mereka bimbang, mereka takut, mereka risau apa yang mereka amalkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pada surah Al-Mu'minun ini, pada ayat yang ke-61, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang siapakah mereka ini. Iaitu pertama, orang yang bimbang kerana takut kemurkaan Allah, orang yang beriman pada ayat Allah, orang yang tidak menyekutukan Allah, orang yang memberikan apa yang mereka berikan sedang hati mereka takut. Keempat-empat orang ini Allah kata pada ayat yang ke-61, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka semua ini adalah orang yang bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Mereka segera buat kebaikan, mereka segera buat amal soleh, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Jadi sebenarnya pada ayat yang ke-61, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahawa walaupun mereka ini adalah orang yang mereka serahkan dengan hati yang takut tu tadi, bukan sebenarnya orang yang pelaku maksiat, tapi mereka adalah orang yang beramal ibadah, dan yang paling penting Allah sebutkan mereka sebagai orang yang bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Apakah pengajaran yang boleh kita dapati, Muslimah, daripada perbincangan kita pada pagi ini? Ada beberapa pengajaran yang ingin saya bawakan sebagai renungan kita bersama. Baik, kita lihat begini. Pada hadis kita yang ke-11, pada pagi ini, pertama sekali kita lihat
wanita bertanya tentang isu yang tidak jelas. Siapa wanita ini? Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hal ini ataupun dalam riwayat hadis ini, kita dapati Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Nabi tentang sesuatu yang tidak jelas. Maka kita sebagai seorang wanita, apa-apa perkara yang kita tidak jelas, apa-apa berita yang tidak jelas, ataupun apa-apa yang kita baca tidak jelas, kita dengar ia tidak jelas, maka seharusnya menjadi tanggungjawab kita untuk bertanya terlebih dahulu sebelum kita buat faham. Ya, sebelum kita buat faham, action faham, kan padahal tak faham pun. Tapi sebab kita malu ataupun sebab kita tak nak tanya, kita buat faham. Kerana tentang hal-hal yang kita tidak jelas ini, jika kita beramal ataupun jika kita buat faham tadi, nanti ia menjadi kefahaman yang salah. Ya, kefahaman yang salah, amalan yang salah. Sebab itu penting kita bertanya. Dan di sini Aisyah radhiyallahu anha memberikan contohnya kepada kita. Sebagai seorang wanita, beliau adalah seorang yang betul giat mempelajari ilmu, dan dalam keadaan yang dia betul-betul mempelajari ilmu itu tadi, dia nak faham dengan kefahaman yang sebenarnya. Sebab itu dia bertanya kepada Nabi SAW. Okey, baik. Seterusnya yang kedua, ya, pengajaran kita yang kedua di sini, ciri-ciri orang yang segera melakukan kebaikan. Kita juga belajar, ya, pada pagi ini bahawa ada 4 ciri orang yang mana dia ini akan segera melakukan hal-hal yang baik. Dia akan segera melakukan amal soleh. Iaitu pertama tadi kita bincangkan siapa? Orang yang mana dia takut. Iaitu hatinya bimbang kerana takut dengan azab Allah. Kedua ialah orang yang beriman dengan ayat Allah. Ya, orang yang beriman dengan ayat Allah ialah mereka ini beriman dengan tanda-tanda kebesaran Allah, baik tanda-tanda yang berwujud alam semesta ataupun ayat-ayat syar'i, iaitu ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Kita ada insan yang ketiga, yang mana mereka ini juga merupakan orang yang bersegera melakukan amal kebaikan. Siapakah mereka? Iaitu orang yang tidak mensyirikkan Allah. Ya, dia tak buat perkara-perkara yang boleh merosakkan keimanannya dan juga boleh merosakkan akidahnya. Maka sebab itu dia jauhi perkara-perkara syirik, tidak kira sama ada ia syirik yang kecil ataupun syirik yang besar. Dan kita ada orang yang keempat, sebagaimana yang terdapat dalam perbincangan hadis kita, iaitu mereka yang mana mereka beramal soleh tetapi hati mereka rasa bimbang, hati mereka rasa takut dengan apa yang mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ciri yang keempat itu, ya, ia menjadi pengajaran kita yang ketiga pada pagi ini. Iaitu kita lihat begini muslimah. Yang ketiga, pengajaran yang boleh kita ambil dalam perbincangan kita, rasa bimbang, tidak diterima amal itu tadi kan, iaitu ciri orang yang keempat tadi, ianya mampu mengelakkan rasa bangga diri terhadap amalan. Sebab tu orang yang soleh ini, mereka yang beramal ibadah, mereka tak begitu puas dengan amal ibadah mereka. Kerana apa? Mereka bimbang. Beramal banyak-banyak ni Allah terima ataupun tidak. Sebab itu semakin giat amal ibadahnya, semakin diperbaguskan lagi amal ibadahnya. Kita baca Al-Quran, baguskan lagi bacaan Al-Quran kita. Jangan berpada dengan apa? Oh, tadi dah baca Quran dah, alhamdulillah, ya, bagus, kita baik, solehah. Bukan begitu keadaannya. Kerana kalau kita ada rasa bimbang ni, tadi baca Quran ni, mudah-mudahan Allah terima. Kalau Allah tak terima macam mana? Kita ada sedikit rasa bimbang di situ. Ia akan menyebabkan kita menjadi insan yang sentiasa nak memperbaiki amalan kita, sentiasa mempergiatkan amalan kita. Kerana kita tak pasti penerimaan Allah itu bagaimana. Ya, penerimaan Allah itu bagaimana. Dan ia juga dapat mengelakkan, yang paling penting, mengelakkan diri kita daripada rasa bangga dengan amal kita. Kan? Action, bangun malam, hari-hari, kan? Duk mesej orang, kata, aku bangun malam semalam, kau tahajud tak? Kita kena tahajud hari-hari tau, bagus. Kau tengok macam aku, hari-hari aku tahajud.
Orang yang beramal soleh, dia tak ceritakan muslimah amalan dia. Ya, dia tak ceritakan. Kalau dia bangun, dia bangunlah. Namun untuk beritahu kepada orang ramai apa yang dia lakukan tentang amal solehnya, dia akan elakkan situasi itu. Seboleh mana dia nak elakkan, dia akan elakkan. Begitu keadaan orang yang bersegera dalam keadaan nak dia mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Hal-hal yang begini akan menyebabkan dia bangga, dan kebanggaan kita terhadap apa yang kita buat mungkin menyebabkan kita rasa dah sudahlah, cukup dah bagus dah amalan kita. Akhirnya kita pun buat amalan kita dengan sambil lewa. Namun tidak begitu berlakunya kepada orang yang yusari'una fil khairat itu tadi. Mereka yang bersegera dalam keadaan hal kebaikan, apa-apa kebaikan, amal soleh yang mereka persembahkan kepada Allah, mereka akan tetap ada rasa bimbang. Itulah yang ada di kalangan para sahabat. Walaupun kita kata di kalangan para sahabat ini amal soleh mereka, Masya Allah, Tabarakallah, tak mampu untuk kita tandingi. Tapi mereka adalah di kalangan generasi yang mana terus-terusan beramal ibadah, ya, memperbaiki amal ibadah kita, amal ibadah mereka, memperbaguskan amal ibadah mereka, kerana mereka tidak berpada dengan apa yang mereka lakukan. Dan mereka juga rasa bimbang, adakah ia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Maka begitulah ya keadaan diri kita muslimah. Setiap apa yang kita buat, terutamanya tentang amal ibadah kita, yang paling penting jaga keikhlasan kita, jaga niat kita. Ya, kerana itulah antara syarat diterima amal soleh kita. Namun kalau kita dah ada rasa bangga, bimbang-bimbang, ia menjadi penyebab antara banyak amalan-amalan kita itu menjadi amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya daripada perbincangan kita yang ringkas sahaja. Dan insya-Allah kita bertemu pada minggu hadapan untuk membincangkan hadis kita yang lain. Ya, jadi saya harap setiap apa yang kita bincangkannya setiap minggu dapat dihafal, ya, diamalkan, difahami dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ia merupakan ilmu yang diamalkan sepanjang hayat kita. Baik, sudah tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.